Salam sejahtera, anda bersama saya Rizal Zulkafli dan ini Niaga Awan. Kita mulakan dengan perkembangan laporan vaksinasi harian Jawatan Kuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19. 56.9% populasi dewasa lengkap divaksin dan juga 78.9% terima satu dos. Sementara itu 396,578 dos vaksin diberikan pada Isnin dengan jumlah terkumpul dos vaksin yang diberikan sehingga kini adalah 31.792 juta dos. 40.8% populasi lengkap 2 dos dan juga 56.6% terima 1 dos vaksin. Laporan penuh berkenaan dengan laporan vaksinasi harian JKJAV tersebut di astroawani.com dan juga saluran 501. Seterusnya, saham di Asia Pasifik meningkat dalam dagangan awal Selasa susulan kelulusan vaksin Pfizer oleh FDA. Terdahulu indeks utama di Wall Street catat peningkatan pada penutup Isnin dengan indeks Nasdaq cecah paras tertinggi pada penutup. Menurut laporan Reuters ini, selepas FDA berikan kelulusan penuh kepada vaksin COVID-19 keluaran Pfizer. Dalam masa yang sama, pelabur turut menantikan simposium Jackson Hole yang akan bermula pada minggu ini. Pada penutup, indeks Dow Jones naik 215 mata, Nasdaq naik 227 mata dan juga S&P 500 naik 37 mata. Dan terdahulu, Pentadbiran Makanan dan Ubat-ubatan FDA Amerika Syarikat meluluskan penggunaan vaksin COVID-19 Pfizer-BioNTech secara sepenuhnya pada Isnin. Ia dikenali sebagai vaksin Pfizer-BioNTech COVID-19 ataupun COVID-19 dan akan dipasarkan sebagai Comirnaty untuk pencegahan penyakit COVID-19 buat individu berusia 16 tahun ke atas. Pemangku Pesuruhjaya FDA Janet Woodcock memaklumkan persetujuan FDA terhadap vaksin merupakan hari bersejarah ketika dunia sedang bergelut memerangi COVID-19. Vaksin Pfizer-BioNTech akan terus diletakkan sebagai vaksin untuk kegunaan kecemasan di bawah kebenaran EUA bagi individu berusia 12 hingga 15 tahun untuk suntikan dos ketiga. Sejak 11 Disember 2020, Pfizer-BioNTech diluluskan penggunaannya di bawah EUA kepada individu berusia 16 tahun ke atas. Kebenaran tersebut kemudian dipertingkat kepada individu yang berumur 12 hingga 15 tahun pada 10 Mei 2021. Dan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO meminta penangguhan 2 bulan untuk pemberian suntikan vaksin penggalak COVID-19 sebagai penyelesaian ketidaksamarataan akses vaksin di peringkat global. Menurut Ketua Pengarah WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, solidariti untuk negara-negara yang alami kesulitan dalam kempen vaksinasi juga perlu diberikan. Ia katanya bagi mencegah kemunculan varian baru COVID-19. Dr. Tedros dilaporkan kecewa dengan sikap negara yang menyimpan bekalan vaksin sedangkan banyak negara sedang bergelut memberikan suntikan dos pertama dan kedua. Beliau menyarankan agar bagi negara yang menyimpan bekalan untuk suntikan penggalak diberikan kepada negara yang populasinya belum divaksin lagi. Beberapa negara termasuk Amerika Syarikat, Israel, Hungary dan juga negara Asia Barat menyatakan akan menawarkan vaksin penggalak kepada populasinya. Pada Isnin, Dr. Tedros menyatakan bahawa 4.8 bilion dos vaksin yang disampaikan di seluruh dunia, 75% daripadanya ke 10 negara, sementara liputan vaksin di Afrika kurang daripada 2%. Katanya ketidakadilan ini menyebabkan banyak varian baru muncul. So far, 4.8 billion doses have been delivered globally. 75% of that is in 10 countries. 10. And if you take Africa, the vaccine coverage is less than 2%. Do you think this is acceptable? We call it vaccine injustice and vaccine nationalism, and this is not good. And we're asking those who control the production capacity, these are mainly the G20 countries, to lead collectively. The WHO's position is to delay use of boosters. And there is actually a debate and there is no consensus on whether boosters are really effective or not.
No one is safe until everyone is safe. Good coverage in some countries cannot really push this pandemic away. We need to do it in the whole world, in each and every country. Dan laporan CCTV, China dakwa ramai penduduk di Amerika yang terkesan akibat ketiadaan sistem penjagaan kesihatan menyeluruh di tengah pandemik COVID-19 ini. Menurut CCTV, ini berikan tekanan ekonomi kepada penduduk tanpa insurans di Amerika. Ini terutama di negeri yang menyaksikan peningkatan jangkitan baru COVID-19 termasuk Louisiana, Mississippi dan juga Alabama. Menurut laporan tersebut, akses kepada rawatan adalah penting ketika tempoh pandemik ini. Namun di Amerika, akses tersebut adalah menerusi insurans swasta. Tambahnya, lebih 30 juta penduduk di Amerika tidak mempunyai insurans dan 40 juta mempunyai perlindungan yang rendah. Menurut laporan Commonwealth Fund, Amerika berada di tangga terakhir untuk negara berpendapatan tinggi dari segi akses kepada rawatan yang efisien dan saksama. Amerika lapor lebih 36,000 kes baru COVID-19 pada Ahad, menjadikan jumlah dijangkiti terkumpul 37.7 juta orang. Seterusnya, IMF akan mengedarkan dana $650 bilion kepada ahlinya dalam bentuk hak pengeluaran khas atau SDR untuk melawan COVID-19. Menurut pengarah urusan Kristalina Georgieva, ini adalah pengedaran simpanan monetari terbesar yang bertujuan untuk mewujudkan tambahan kecairan dalam ekonomi global. Pengedaran SDR ini juga akan berikan negara ahli termasuk Malaysia bantuan simpanan tukaran asing dan mengurangkan kebergantungan kepada hutang dalam dan luar negara. Ini akan membolehkan negara kaya untuk bantu negara berpendapatan rendah yang terjejas akibat krisis COVID-19 dan menambah baik unjuran untuk ekonomi global. Menurut IMF, negara boleh menggunakan peruntukan SDR ini untuk sokong ekonomi mereka dan meningkatkan usaha lawan krisis COVID-19. Namun tegas IMF, ia tidak seharusnya digunakan untuk melengahkan reformasi ekonomi atau pensuturan hutang. Semakan di laman web IMF mendapati Malaysia akan menerima sekitar $3.482 bilion daripada $650 bilion tersebut. Tambah IMF, negara pasaran baru akan terima $275 bilion daripada peruntukan tersebut dan $21 bilion untuk negara pendapatan rendah. IMF turut gesa negara kaya yang menerima SDR untuk menyalurkan dana tersebut kepada negara berpendapatan rendah. Kali terakhir IMF melakukan pengedaran SDR adalah pada 2009 sebanyak $250 bilion untuk bantu negara lalui krisis kewangan global. Untuk belanjakan SDR berkenaan, negara perlu tukar nilai tersebut untuk tunai dengan negara lain. Dan China mempunyai peluang terbesar dalam pembangunan global. Beijing dalam penerangan Pelan 5 tahun ke-14 kepada Hong Kong turut gesa Hong Kong untuk fokus kepada pembangunannya. Tegas Beijing, Hong Kong mesti berpegang kukuh kepada peluang pertumbuhan ini. Pelan 5 tahun China adalah asas kepada proses perindustrian dalam ekonomi yang dilapor mempunyai kawal selia yang ketat. Dalam masa yang sama, bekas Ketua Eksekutif Pihak Berkuasa Monetary Hong Kong, HKMA, turut gesa ia gunakan mata wang yuan dalam pasaran kewangan. Hong Kong has a role to play, there is no doubt about it, in the further internationalization of the renminbi. And my suggestion is that the use of the renminbi as a medium of transaction and as a store of wealth can actually be taken further by making use of renminbi in capital markets in Hong Kong. In particular, the stock market, starting with, for example, the 50 stocks in the Hang Seng Index. There is no reason why organizations such as the HKMA could not put alongside the Hong Kong dollar bid and offer prices for those 50 stocks also a renminbi bid and offer price for those stocks, and up to investors to decide what currencies to use and when to use it, whether they are buying or selling. It's really up to the investor himself. Sementara itu, Beijing turut pertahankan Undang-Undang Keselamatan Negara yang dikenakan ke atas Hong Kong tahun lepas sebagai usaha untuk mengekalkan kestabilan di Hong Kong.
Tambahnya, kestabilan ini penting bagi Hong Kong untuk bolehkan ia fokus kepada pembangunan di bawah sistem satu negara, dua sistem. Dan China akan kekalkan strategi meningkatkan permintaan dan penggunaan domestik untuk kukuhkan pasaran dalam negara itu menurut Menteri Perdagangan China. Ini selari dengan kekuatannya yang mempunyai lebih 400 juta daripada 1.4 bilion populasi dalam kelas pertengahan. Ini berikan China peluang pasaran dalam negara yang sangat besar. Menurutnya, permintaan domestik adalah penggerak asas kepada pertumbuhan ekonomi China. Fokusnya kini adalah untuk memastikan penduduknya mendapat kualiti hidup yang lebih baik. Tegasnya, China telah melakukan banyak usaha untuk menambah baik kitaran dalam perniagaan daripada peruncitan kepada komoditi dan pengedaran produk pertanian untuk memastikan pengguna dan penduduknya mendapat manfaat daripada pembangunan di negara itu. China menurutnya turut bekerja keras untuk tambah baik penggunaan dan pembelian kenderaan, perkakas rumah, catering dan penjagaan rumah. Beijing sebelum ini turut umum pelan untuk membina 5 bandar untuk jadi hub pelanggan antarabangsa. Ia juga turut mengukuhkan sistem perniagaan di peringkat wilayah untuk meningkatkan penggunaan tempatan. Jualan runcit barangan pengguna dilapor mencecah 39 trilion yuan atau lebih $6 trilion tahun lepas. Dan kita akan berehat seketika kembali selepas ini.